Waalaikumsalam. Sihat, khabar? Ni apa bendanya? Apa benda makanannya pula? Ni yang terbaik. Okey, apa soalan? Apa soalan? Mata bisul macam bengkak. Ya Allah, ya Allah. Okey, apa soalan? Apa soalan? Soalan. Apa soalan? Soalan. Sambil-sambil. Ambil darah kat klinik. Boleh, tak ada masalah. Boleh ambil darah kat klinik. Derma darah boleh. Keluarkan darah boleh. Isap darah Dracula. Isap darah Dracula. Okey, macam mana lupakan sama yang dah sakiti kita? Doa banyak-banyak. Lepas tu sibukkan diri dengan benda yang bermanfaat. Doa banyak-banyak dan sibukkan diri dengan benda yang bermanfaat. Bayar zakat online tak perlu lafaz. Zakat online tak perlu lafaz. Zakat tak online pun tak perlu lafaz juga. Yang penting masing-masing faham. Kalau kau jumpa Amil depan-depan, face to face pun, Amil tu faham kau datang nak bayar zakat, bukan nak beli sayur. Jadi yang penting faham. Yang penting faham masing-masing.
Lipat baju bukan. Apa Cik Man, apa ni, susun skincare dengan makeup. Ustaz, lepas tarawih witir tak buat tak apa ke? Rugilah. Walaupun witir tak wajib, rugi. Menyalahi sunnah yang utama. Menyalahi sunnah yang utama. Terima kasih. Semoga Allah memberkati. Allah berkatilah dia yang mengatas surat ini. Okey, settle masalah. Bacaan khas dalam witir tak ada. Cuma yang hujung tu subuhun qudus. Nabi sebut subuhun qudus. Tidur lepas asar, kalau tidur, kalau misal kata kau letih bekerja, lepas tu waktu asar, lepas asar je yang boleh waktu rehat, okeylah. Dia tidur yang dicela ni, yang dikecam oleh agama ni, bila kau malam memang kau dah tidur, lepas tu siang kau tidur lagi. Kan malam memang untuk tidur. Bila malam kau dah tidur, daripada pukul 10 sampai pukul 6 pagi kau tidur, lepas subuh kau tidur, memang minta kaki lah. Faham tak? Memang minta kaki. Yang ni kat sini, yang ni kat sini. Alright. Selesai. Tong sampah. Okay, clear. Okay, salah ke bela kuku panjang? Pengotor, bela kuku panjang pengotor, sebab Nabi ada sebut dalam satu hadis yang menerangkan tentang sunnah-sunnah fitrah manusia. Manusia tu fitrahnya memotong kuku, memotong bulu memotong bulu ketiak dan berkhatan. Berkhatan lelaki dan perempuan. Cuma perempuan ni sunat khatan perempuan ni, khitan mar'ah ni, ulama berbeza pendapat lah. Ada yang kata tak perlu, ada yang kata sunat sahaja. Kalau tak potong pun tak apa. Yang lelaki wajib. Syafiq Ahmad, kalau lepas subuh pukul 6 petang puasa sah kan? Kalau lepas subuh, tak faham lah Syafiq. Kau tanya apa ni? Kalau lepas subuh, apa maksud soalan Syafiq ni? Kalau lepas subuh pukul 6 petang puasa sah kan? Apa tu? Apa maksud dia ni, soalan Syafiq ni? Kalau lepas subuh pukul 6 petang puasa sah kan? Cik Man nak tanya, boleh ke kita merasa lauk yang kita... Boleh, tukang masak sahaja yang boleh merasa dengan hujung lidah. Tahun ni bayar zakat sama ada online ataupun tunggu sahaja kenyataan daripada pihak pemerintah. Lepas subuh tidur pukul 6 bangun. Habis semayang zuhur kau ke mana Syafiq? Ke laut? Semayang zuhur kau. Kau tidur lepas subuh, lepas tu bangun pukul 6, zuhur kau macam mana? Jadi soalan itu tidak, perbuatan itu tidak sewajarnya. Kalau dia tak sengaja tu cerita lain. Boleh ke khatam Quran tak ikut urutan juzuk? Itu bukan sunnah. Ikut giliran tadi. Juzuk 1, 2, 3. Apa masalah kau nak main tebuk-tebuk? Ada ke kedai zuhur dalam mimpi tadi? Tak boleh Syafiq. Sembahyang kena bangun. Cik Man nanti scroll soalan saya. Kau ingat aku ni kerja scroll soalan kau. Kau nak tanya, kau tanya aje. Kalau aku tak perasan tu kira rezeki kau lah tu. Tapi Cik Man, isteri saya suruh rasa masakan, batal tak puasa? Kau lah yang rasa, apa pula dia pula mengada-ngada? Dia lah yang rasa, kenapa pula engkau pula? Bagi tahu dia tentang hukum.
Bagi tahu ni yang merasa tu orang yang masak ke kau yang minta? Pandai kau fitnah bini kau. Ustaz, kalau pergi umrah pakai duit kutu okey ke? Okey je lah, duit kutu kalau dilaksanakan cara betul, halal lah. Cik Man, kalau saya baca doa buka puasa waktu tengah hari, saya kena buka puasa ke? Kalau tak hafal doa sembahyang tahajud macam mana? Doa tak wajib. Cik Man, apa nak buat kalau perut saya dah masuk angin? Pergilah klinik. Kau tanya aku apa masalah kau? Boleh ke solat pakai contact lens? Habis pakaian kau pakai tak? Ustaz, di mana pergi roh-roh yang telah pergi di bulan Ramadan? Tak ada pergi ke mana, dia menuju Tuhan. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi wala utitu minal ilmi illa qalila. Jangan petikaikan tentang roh. Roh itu dia menuju kepada Tuhan. Kalau roh orang mati syahid berada di dalam burung hijau. Jadi dia tak ada kembali balik bulan Ramadan tengok engkau buat kuih, mak engkau pukul telur buat kek, tak ada, merepek tu. Datang sini tengok cuma, okey. Zikir nyari lepas solat, adakah mazhab Syafi'i? Kau zikir perlahan, nanti mengganggu orang yang berada di belakang. Dan ada dalil mengatakan bila kita berdoa ataupun menyatakan sesuatu, just sederhana. Islam agama yang sederhana. Kau nak nyaring sampai berapa blok, dengar suara kau. Dan Allah itu tidak pekak. Allah itu tidak pekak. Zikir sekadarnya sahaja, bersederhana, tidak menjerit-jerit supaya menampakkan kesempurnaan Islam, wasatiyah Islam, moderation of Islam. This is we are being educated before. Bila nak buat sesuatu, betul tak biar aku tu? Buatlah secara sederhana. Buat apa kau nak pergi nyari-nyari, nak menjerit-jerit, nak memekak-mekak, buat apa? Orang mengganggu jiran-jiran sebelah. Engkau nak letakkan Islam tu biar cara betul, bukan sesuka hati kau semangat macam tu. Cik Man berbuka apa nanti? Roh tengok orang buat kuih. Apa hukum solat ujung waktu? Ada sebab ke tak? Kalau kau sengaja, kau lebihkan usolli fardhu zuhri lil PUBG ta'ala, memang berdosa lah sebab mengabaikan solat. Tapi kalau kau ada kerja, macam kau ketua pengarah kesihatan Malaysia terlalu sibuk, dengan frontliner terlalu sibuk, bagi dia orang ini dibenarkan. Tapi kalau kita tak ada duk mengangkang dalam rumah, tiba kau nak lewatkan solat, memang minta kaki lah akhirat nanti. Cik Man, boleh ke perempuan datang haid baca Quran dekat phone? Baca Quran tak boleh ikut mazhab Syafi'i, orang yang datang haid, kecuali orang yang memang dia tu ambil aliran, dia nak menghafal, dia takut hafalan dia hilang, ataupun ustazah yang mengajar anak-anak muridnya, kalau dia tak mengajar sebab dia datang haid, anak murid dia jadi bingai, tak boleh nak faham Quran. So, kelonggaran ini diberikan kepada golongan ini. Cik Man nak tanya pasal hutang. Boleh ke kita bayar hutang dan sedekah ke masjid, niat untuk bayar hutang kalau orang tu dah meninggal? Cari ahli keluarga dia dulu, kau kena usaha cari, sekarang ni zaman teknologi. Kalau tak jumpa, baru kau boleh sedekahkan pada tabung kebajikan dan kau niatkan yang sedekah tu orang yang kau pinjam duit daripada dia. Boleh ke tolak wanita pilihan ibu? Bincanglah dengan ibu kau. Ustaz, saya ada kemusykilan fidyah, boleh bayar sendiri atau kena pergi ke pejabat agama negeri? Online boleh, tunggu ambil. Dek, sekarang ni bulan Ramadan masih awal. Kau tunggu sahaja kenyataan sidang akbar daripada televisyen, PM ke apa benda ke yang berkaitan. Mungkin diorang akan bagi makluman macam mana nak bayar zakat fitrah. Nanti boleh ada amil datang ke masjid, lepas tu ada giliran seorang-seorang ke social distancing ke apa benda ke, kau tunggu. Kalau tak ada, mungkin diorang bagi pilihan bayar online. Okey? Sebab sekarang ni kita masih lagi dalam awal Ramadan. Sabar. Zakat fitrah sabar dulu. Tunggu sebarang kenyataan. Online boleh bayar. Online memang ada, sentiasa ada. Cuma yang bayar jumpa amil tu kau tak sabar dulu. Sabar. Tunggu kenyataan daripada PM. Kalau tak ada, maknanya boleh bayar online. Kalau duduk dekat kutub utara siang 20 jam atau malam 20 jam, ikut puasa. Kalau siang 20 jam, 20 jam lah. 20 jam lah kau puasa. Padahal kau siapa suruh kau duduk kutub utara? Dah ada elok-elok duduk Malaysia, kau nak pergi melancong sana buat apa? Tapi kalau siang 24 jam atau malam 24 jam, ada dua cara. Pertama, kena ikut waktu negara yang paling dekat, yang normal macam biasa. Yang kedua, kena ikut waktu Mekah. Ini bagi negara yang 24 jam malam ataupun 24 jam siang. Cik Man, kalau orang tu curi duit, lepas tu dia bayar majlis sedekah niat dekat nama orang yang tak boleh. Curi kena minta maaf dan pulang gantikan balik. Oh, senang cerita kau nak masuk syurga. Mandi wajib lepas subuh, sah tak puasa? Sah puasa. Yang penting keluar tu waktu bila dan cara macam mana. Kau buat apa malam tadi? Cik Man, saya nak tanya apa maksudnya mengubah ciptaan Allah? Kalau suplemen yang orang jual, itu untuk merawat. Dia bukan ubah. Yang kau kena tengok, ubah ciptaan Allah ni ada dua. Satu dari segi niat. Kau nak ubah gigi kau jongang, mesra alam. Kalau kau
gelap mungkin tersentuh kat ranting kayu. Yang tu kau boleh pakai braces. Yang tu tak ubah ciptaan Allah. Yang tu untuk menormalkan balik. Sebab kebiasaan orang gigi dia masuk ke dalam. Tapi kalau gigi dah elok, lepas tu kau pergi asal-asal guncing-guncing, yang tu berdosa. Ataupun hidung kau elok macam biasa. Walaupun tak mancung, tapi okey. Kau pergi buat pembedahan plastik, lagi mancung. Boleh sangkut 30 hanger. Yang tu haram di laknat Allah. Tapi kalau hidung kau dekat sini, kau kena buat pembedahan untuk tukar balik. Yang ni tak ada masalah sebab untuk mengelakkan aib. Jadi kau kena faham, maksud mengubah ciptaan Allah itu adalah dalam bentuk rawatan menghilangkan aib ataupun untuk semata-mata untuk cantik. Kau faham tak? Soalan, Ustaz, SPM saya 8A. Apa kaitan dengan aku? Wajib pakai tudung ke tutup aurat? Tutup aurat lah. Kalau cabut bulu kaki bagi perempuan, boleh, tak ada masalah. Jangan cabut nyawa je. Ustaz Kamil, Cik Man, mandi lepas asar apa hukumnya? Mandilah lepas asar, tak ada masalah. Jangan kau minum. Mandi lepas asar, lepas zuhur bulan Ramadan, tak ada masalah. Tapi jangan melampaui batas. Tak ada dalil yang melarang mandi siang bulan Ramadan. Waktu imsak ni, azan subuh. Yang 10 minit sebelum tu kau boleh makan lagi. Contoh, subuh pukul 6. Kemudian dalam kalender, 5.50 waktu imsak. 5.51 kau boleh makan. 5.52 kau boleh makan. 5.53 kau boleh makan. 10 saat sebelum azan kau boleh makan. 2 saat sebelum azan kau boleh makan. Bila dah azan, tap, Allahu Akbar, keluarkan makanan mana yang kau boleh keluar. Yang dekat kerongkong tu kau tak payah ambil pelocok jamban, tarik balik. Yang tu kau telan aje lah, benda tu payah. Cik Man macam, Ustaz, betulkah hanya segelintir malaikat je tahu isi Quran? Malaikat ada pengetahuan dia yang terhad. Yes, malaikat tidak tahu tentang tarikh kiamat. Itu maksud Quran tentang kiamat, malaikat tak tahu benda tu. Sebab tu masa Jibril datang jumpa Nabi tu, Jibril tanya mata sa'ah. Kemudian Nabi tanya, bilakah hari kiamat? Jibril tanya. Kemudian Nabi jawab, orang yang ditanya tidaklah lebih alim daripada orang yang bertanya. Maknanya Nabi dengan Jibril sama pengetahuan tentang tarikh kiamat. Nabi tak tahu tarikh kiamat, Jibril tak tahu tarikh kiamat. Kau faham tak? Ini soalan betul. Yang mana lebih baik, sedekah dengan orang tahu atau diam-diam? Okey, Syafiq Ahmad. Sedekah orang tahu ataupun diam-diam? Dalam Quran Allah sebut, wa in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kamu memperlihatkan sedekah kamu pada orang lain, kau sedekah, kau tunjuk dekat orang, itu baik sekali. Tak ada masalah dengan tujuan kau yang baik. Yang penting kau ikhlas. Tapi kalau kau sembunyikan sedekah tu, orang lain tak tahu, yang itu dan memberikan kepada fakir miskin, itu lebih baik. Kau faham tak sekarang ni, Syafiq dan semua? Kalau kita bagi sedekah orang lain nampak, kita tunjuk dekat orang lain, yang tu okey, tak ada masalah. As long dalam hati kau niat untuk motivasi ataupun nak bagi tahu orang yang bagi duit dekat engkau tu yang kau buat kerja, tak ada masalah. Tapi kalau kau sembunyikan sedekah itu, Quran sebut, Quran bukan aku, Quran sebut yang itu adalah lebih baik, memberikan kepada fuqara. So niat orang ni kau tak payah nak pergi explore. Niat orang ni kau tak payah nak pergi tentukan dia riak lah, dia takabur, dia ujub. Yang tu urusan dia dengan Allah. Kalau dia riak pun tak ada kena-mengena dengan kau. Kalau dia ikhlas pun lagi tak ada kena-mengena dengan kau. Dan yang penting dia riak ke, dia ikhlas ke, orang yang kena terima sedekah tu dia tetap ada manfaat, diberikan bantuan. Okey? Soalan? Okey. Curang, Amirul Hafizin. Curang hukumnya tak boleh lah mengkhianati. Isteri yang curang, tak boleh lah mengkhianati. Apa maksud curang ni? Curang ni penipuan. Bila menipu, hukumnya berdosa lah. Boleh tak ambil wuduk tak tutup aurat? Tak ada masalah, tapi jangan depan AJK surau. Cik Man tak pernah ke laju-laju? Ustaz, rapikan kening bagi lelaki. Rapi boleh, tapi jangan cukur. Kemas, sikat apa semua. Kadang-kadang ada yang jenis yang panjang apa semua tu kan. Lagi panjang daripada rambut. Maka dia boleh gunting kalau benda tu mengaibkan dia. Okey?
Cik Man berbuka makan apa? Ustaz macam mana nak tahu? Makan tak tahu lagi, I know. Ustaz macam mana nak tahu malam tu qada? 10 malam tu kau bangun aja. Kau bangun aja. Yang penting kau jangan cari bila betul ke malam tu qada, betul ke malam tu qada, betul ke malam tu qada. Tak payah. Kau bangun aja. Tugas kau bangun. Tugas kita bangun malam. Kita jumpa ke tak jumpa ke, pokok terbang lembu bagi salam dengan kau ke, tu tak penting. Yang penting kau bangun tiap-tiap malam 10 malam. Sebab itu hikmahnya rahsia Allah, dan Nabi tak bagi tahu tarikh yang sebenar. Sebab supaya kita bangun tiap-tiap malam. Kalau Allah bagi tahu malam Lailatul Qadar tu malam 27, betul-betul orang bangun malam 27 je. 9 malam yang lain kita tak bangun. Jadi kita bangun 10 malam tu supaya kita buat ibadat yang banyak, bukan semata-mata untuk Lailatul Qadar. Tapi Nabi ada bagi tahulah dalam hadisnya, malam Lailatul Qadar tu pagi besoknya tu dia macam matahari redup, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Tapi itu soal lain lah. Yang penting kau sendiri bangun, kemudian kau beramal ibadah. Kau tahu ke tak tahu ke, kau jumpa ke tak jumpa ke, ada benda pelik ke tak ada benda pelik ke, tak penting. Yang penting kita bangun. Kau faham tak? Cik Man nak tanya tapi bukan pasal puasa wujud ke bercinta cari Islam. Tolong jawab. Lepas akad nikah, itulah cinta Islam. Sebelum akad nikah, yang tu bertunang. Dan mestilah berpada-pada. Kalau kau minat seorang lelaki ataupun perempuan, kau jumpa mak bapak dia, kau cakaplah dengan dia ataupun mak bapak dia, wali dia, saya nak menikahi dia ni. Okey, lagi 3 bulan boleh? Dah, lagi 3 bulan selesai. Tak payah kau nak berwhatsapp, nak bi sayang ba tak, bi sayang ba tak. Tak payah. Itu semua jalan ke arah kepada zina. Okey? Bertunang ada dalam Islam. Bertunang ni maknanya merisik. Sudikah awak memperisterikan saya ataupun menjadi imam, makmum, Bilal, siap apa semua tu? Tapi nak kata bercinta, pergi tengok wayang sama, pegang tangan, makan popcorn, makan kambing lah, apa benda. Yang tu tak ada dalam Islam. Tak ada dalam Islam dalam konteks itu. Yang ada, kau jumpa perempuan, kau menyatakan kau minat dia, ataupun kau jumpa lelaki, kau menyatakan kau minat dia, selesai. And then kehidupan seperti mana biasa. Perempuan tu pergi kerja macam biasa, kau pergi kerja macam biasa. Bukan 24 jam kau nak bergayut OTP dengan dia, kemudian ber-WhatsApp VC dengan dia. Bimbang akan berlakunya fitnah. Dan mungkin tak diberkati, kemudian akhir sekali clash dan kau hanya menjaga jodoh orang lain. Kau tak terasa bangang ke macam tu? Maka kalau nak cinta dalam Islam, selepas akad nikah selesai. Aku diam ni sebab aku tengok yang tu ketawa, lepas tu ada yang thumb up. Aku nak tunggu soalan, sebab tu aku diam. Mana soalan? Doakan kepada frontliners kita, doakan kepada golongan-golongan yang menginfak dan membantu, doakan kepada Ustaz Abid Liu, doakan kepada semua diberikan kekuatan, doakan kepada untuk diri kita semua, mak ayah kita, supaya diberikan kekuatan sempena Ramadan inilah. Dan doakan kita tidak tergolong dalam golongan yang memfitnah ataupun dalam golongan yang suka mencari kesalahan orang lain. Itu sekali lalu. Aku tak suka sentuh pasal sentimen isu semasa, tapi sekali lalu tu secara umum. Tak payah nak sebut pasal ustaz tu ustaz ni, selebriti tu selebriti ni, kau sebut nama, lepas tu kau nak suruh bincang dalam IG live aku. Yang tu mengumpat. Tak payah nak cerita. Kalau kau menyampah dengan seseorang, engkau jangan kutuk dan jangan keji dia. Allah bukan nak uji orang yang jahat itu. Allah nak uji kita macam mana kita bagi respon terhadap perangai orang yang tak elok. Kau kena faham satu perkara. Kita kena faham. Orang jahat kita menyampah, orang bawa fitnah kita menyampah. Tetapi Allah bukan saja nak uji dia dengan kejahatan dia. Allah nak uji kita macam mana kita komen dia, macam mana kita kritik dia waktu kita tengok dia tu jahat. Itu pun ujian untuk kita juga. Kau faham tak? Ujian untuk kita. Baik, Ustaz, kalau orang tu tak pandai solat, dia baru nak belajar puasa, dia ni masuk Islam dah lama tapi dia masih tak pandai solat, tapi dia okey, bagus, teruskan, bagi dia semangat untuk puasa. Dia boleh puasa dan dia solat setakat yang dia mampu. Mana yang dia mampu baca, dia baca. Kau sebagai seorang yang tahu, kau telefon dia, kau ajar dia lah. Sebab nak mengajar solat, dia tak perlu pun nak cari ustaz. Kau sendiri pun pandai solat. Semua tahu solat. Al-ma'lum fid din bid-darurah. Perkara solat ini daripada mak rempit, daripada orang yang bermasalah sampailah ke imam masjid, semua pandai solat. Jadi yang nak masukkan Islam kepada seseorang, yang mengajar solat kepada orang lain ataupun kepada saudara baru, tak perlu cari ustaz. Engkau sendiri ajar dia benda yang paling simple. Guna listerin. Okey, yang perkumur tu kan, tidak membatalkan puasa sebab kau tak telan benda tu. Cik Man, apa beza antara produk mesra wuduk and sah wuduk? Kau kena tanya orang yang produk tu, tak tahu ingredient apa semua benda tu. Itu bukan kerja aku bukan pengurus kilang. Apa hukum orang kata baik tak payah puasa kalau tak solat? Tak ada, abaikan benda tu. Itu adalah dakwah yang kasar.
Tak boleh kita kata orang, kalau orang tu jahat, kata engkau ni jahat, engkau ni tak puasa, lebih baik kau tak payah solat. Ataupun dia tu puasa sahaja dan tak solat, engkau ni solat sahaja tapi tak puasa, lebih baik tak payah solat. Ataupun kau ni puasa sahaja tak solat, lebih baik kau tak payah puasa. Ini adalah dakwah yang tidak betul. Macam mana nak motivasi orang yang selalu meninggalkan solat? Tegur nasihat cara biasa, dia buat ataupun tak buat, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan kerja kau. Sebab bukan kau yang bagi hidayah, tapi Tuhan yang bagi hidayah. Kau hanya tunjukkan hidayah melalui nasihat saja. Kalau dia tak ikut, tanggungjawab kau setelah selesai dan doa. Kau tak perlu kecam. Cik Man nak beritahu, kalau kau ada jumpa kawan ataupun housemate ataupun ahli keluarga yang tak semayang ataupun tak melaksanakan kewajipan, engkau hanya tegur dia. Kau hanya tegur. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwahlah orang lain sekeliling ke arah jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Kau tegur macam biasa. Mak bapak kau tak semayang, kau tegur macam biasa. Adik-adik kau tak semayang, tegur macam biasa. Tapi kalau dia degil juga tak semayang, kau tak payah maki hamun dia. Alang-alang daripada dia dapat dosa, daripada dia asalnya dapat dosa, kau pun dapat dosa juga. Sebab cara kau kasar dan kurang ajar. Jadi kau tegur dia, bang semayang, mak semayang, tak nak. Okey, sadaqallahul azim. Selesai, itu urusan dia dengan Tuhan. Okey, urusan dia dengan Tuhan. Sebab yang bagi hidayah siapa? Allah. Yang menunjukkan hidayah kita. Nak sejadah, nak telekong Khadijah, nak tasbih, nak serban, nak baju Melayu, nak kurung, nak telekong. Dia tak nak, pedulikan. Itu urusan dia dengan Allah. Yang kau sudah selesai, kau dapat pahala, kau dah cemerlang. Tapi yang tak selesainya, bila dia tak semayang, kau dakwah, kau pergi maki dia. Alih-alih Tuhan nak bagi pahala, tiba-tiba dapat dosa. Kau dia rugi, engkau pun rugi sekali. Engkau lagi rugi sebab engkau letih, lepas tu dapat dosa. Boleh Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah yang berhak. Sesungguhnya kamu tidak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kamu sayang, tetapi Allah yang berhak dan berkuasa memberi hidayah kepada siapa yang dia nak. Doa ya Allah, kurniakanlah petunjuk dan hidayah kepada ibu bapaku, kepada adik-beradik dan sahabatku dan seluruh orang Islam. Selesai. Apa yang kau nak ambil kerja Tuhan? Tak payah nak ambil kerja Tuhan. Kita ni jadi letih dalam dakwah sebab kita ambil kerja Tuhan. Kerja Tuhan tu kau jangan ambil. Dalam syarikat ada CEO, ada staff, ada ketua jabatan, ada budak yang tukang buat teh, ada mat dispatch. Masing-masing buat kerja masing-masing. Mat dispatch dengan kelayakan dia mengantar barang. Yang T-boy dengan kemampuan dia buat teh. Dia tak boleh masuk dalam bilik CEO, kemudian dia nak selesaikan segala file meeting dengan orang-orang besar. Yang tu luar kemampuan. Lepas tu CEO pula mungkin tak boleh buat buat teh yang sedap, buat kopi apa nama? Carbonara, dalgona, apa benda yang kopi yang korang selalu buat, apa benda jadah tu. So dia mungkin tak tahu, yang kerja dia mungkin menguruskan file dengan orang-orang elit, orang-orang yang besar. So masing-masing ada kebolehan masing-masing. Itu selesaikan. Kerja Tuhan bagi hidayah, itu dia punya kemampuan. Kerja kita tunjuk aja. Tiba-tiba engkau nak ambil kerja Tuhan, memanglah letih. Kenapa kau ni tak semayang? Letih aku dakwah. Biarkan. Itu bukan kerja kita. Okey Okey. Kalau puasa sambil makan kuih semprit sah tak? Tanya soalan yang mengurangkan aku punya kegilaan. Tanya soalan yang elok. Tanya soalan yang menunjukkan kau sekolah. Ada waktu aku boleh gurau, ada waktu aku take serius. Tanya soalan yang menunjukkan kau pernah pergi sekolah. Akif. Darah keluar tak batal puasa. Yang batal puasa kalau darah haid. Kau datang haid ke, Syamin? Baca Quran guna rumi. Tak boleh baca Quran mesti dengan ayat sebagaimana yang Nabi dan para sahabat, sebagaimana ia diturunkan. Sebab kalau huruf rumi tidak mewakili sebutan makhraj, silap nanti. Maksud dia lari. Ada tip tak cara untuk menghafal dengan pantas? Tak ada. Dia slow-slow ada dalam hidup ni. Kecuali kalau Allah anugerahkan kau tu satu kecerdasan akal. Okey? Slow-slow. Allah bukan nak tengok kau hafal Quran pun. Allah nak tengok kau faham dan amal. Jadi jangan gelabah. Dirasuk tak batal. Cik Man kalau dah buat witir lepas tarawih, lepas tu perlu ke buat witir lepas tahajud? Boleh, tak perlu.
Lepas tarawih dah witir. Tidak ada 2 witir satu malam. Cik Man, macam mana cara nak jadikan seseorang itu imam ketika orang itu solat? Maknanya kita semayang berdiri sebelah dia, angkat takbir. Yang tepuk-tepuk tu tak ada dalil yang sahih. Ustaz, boleh tak baca Quran duduk tak sopan? Macam mana duduk tak sopan tu, dek? Berzikir ni boleh dalam keadaan berbaring, kaki berlunjur, ataupun berdiri, duduk, tak ada masalah. Dalam Quran ada sebut qiyaman wa qu'uda, tak ingat ada punya ayat dia. Dalam keadaan apa pun kita boleh berzikir dengan Allah. Cuma kalau kau depan orang tu kau kena pandai. Kalau air mani keluar, batal tak air wuduk? Air mani wajib mandilah mukri mukmin. Cik Man, macam mana nak redha? Macam mana nak redha? Okey, macam mana nak redha ya? Kita kena ingat Allah sayang kita dengan ujian, Allah sayang netizen, Allah sayang Cik Man, insya-Allah. Dan Allah uji tu adalah sebab-sebab yang tertentu. Faham tak? Ustaz, kalau kita bagi duit dekat mak, kita dah ikhlas tapi hati mak rasa macam tak cukup. Macam mana ya Ustaz? Kau bincanglah dengan mak kau. Ustaz, boleh ke solat tapi baca Al-Fatihah dengan 3 kul? Boleh. Mana yang kau hafal? Boleh ke letak ubat dekat ulcer masa tengah puasa? Boleh. Ubat ulcer letak dekat tepi bibir dengan pil letak bawah lidah. Pil yang ada rawatan bawah lidah tu kan, sebab dia lebih dekat dengan saluran tu, tanya doktor lah. Boleh, tak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Dengan syarat tidak sengaja menelan. Tetapi kalau misal kata kau telan air liur macam ada terasa-terasa dan sukar untuk dielakkan, yang tu dimaafkan. Apa hukum cerita aib orang? Ikin Sabri, Cik Man rasa engkau dah tahu hukum dia. Dosa besar. Dosa yang sangat besar. Cik Man, kalau dah habis solat tarawih 8 rakaat, siap witir 3, lepas tu boleh ke sambung tarawih? Boleh. Off topic, but how nak explain to non-Muslim yang claim Rasulullah pedofil? Okay, Yauzin, yang Nabi berkahwin dengan Aisyah umur 6 tahun dan 7 tahun itu, kena baca dari sudut sejarah. Ketika zaman Nabi dan sebelum Nabi lahir, sudah menjadi kebiasaan orang Arab, itu perkara biasa bernikah dalam usia bawah umur. Sebenarnya yang bawah umur ni kita yang buat sistem. Macam Malaysia, 16 tahun bawah umur tak boleh kahwin kecuali ada kebenaran daripada pihak berkuasa mahkamah. Tapi zaman dulu tak ada sistem ni. Okey, masyarakat Arab, budak perempuan 6 tahun dah besar, dia punya bahagian-bahagian badan dan matang. Dia orang punya surrounding dan environment itu membuatkan dia orang matang. Budak Arab perempuan, aku duduk Mesir 12 tahun, aku tengok budak Arab umur 5 tahun ataupun darjah 5, dia lebih kurang sama dengan tingkatan 5 Malaysia. Besar, gedabak badan. Dia orang boleh buat kerja, dia orang cerdas. Ini kan pula masyarakat Arab daripada bangsa Quraisy terpilih. Jadi Aisyah umur 6-7 tahun, seorang wanita, seorang gadis yang cerdas, yang cerdik, dan dia tak merasakan perkahwinan itu satu kezaliman ke atas dia. Ini kebiasaan masyarakat Arab. Bukan Nabi yang merasmikan kahwin budak kecil. Engkau kena faham. Nabi tidak merasmikan kahwin budak kecil. Yang itu memang sudah menjadi kebiasaan bangsa sebelum Nabi lahir. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kahwin umur 6 tahun, 7 tahun dengan Aisyah, tapi Nabi tak masuk bilik dengan Aisyah ketika itu. Bila Aisyah dah besar, atas sikit beberapa tahun kemudian baru Nabi masuk. Jadi macam mana kita nak kata Nabi pedofil, yang maknanya gila dengan kanak-kanak? Tak betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada perbahasan yang lain menunjukkan Nabi tak kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun, tapi umur 16 ataupun 17 tahun. Jadi kalau betul hadis ini, bermakna akan terbatal segala tuduhan orang-orang barat ataupun musuh-musuh Islam yang mengatakan Nabi menikahi kanak-kanak. So ini yang kau kena terangkan kepada Rasulullah. Kau tak boleh samakan budaya Melayu dengan budaya Arab. Kau tak boleh samakan iklim Melayu dengan iklim Arab. Kau tak boleh samakan mentaliti Melayu dengan mentaliti Arab. Mentaliti Arab pada zaman dahulu ataupun mungkin sampai sekarang, itu perkara biasa. Perkara biasa. Bukan suatu aib, bukan suatu kesalahan, bukan suatu kezaliman berkahwin dengan kanak-kanak ataupun umur sekian-sekian. Dia orang cerdas, dia orang cerdik, ilmu dia orang matang, boleh buat kerja. Dan Nabi ketika berkahwin dengan Aisyah pun bukan Nabi yang nak kahwin, tapi cadangan daripada sahabat lain selepas Nabi kematian Khadijah. Lepas Nabi kematian Khadijah, yang cadangkan Nabi suruh kahwin kedua bukan Nabi yang nak, tapi sahabat perempuan yang lain, sama ada Aisyah ataupun Saudah binti Zum'ah. Jadi Nabi bukan gila perempuan. Kemudian Nabi kahwin dengan isterinya pun, kebanyakan isterinya adalah bekas isteri orang.
Aisyah seorang je anak dara. Jadi kena terangkan kepada barat ataupun kepada atheist ataupun kepada free thinker kalau mereka salah faham tentang Nabi. Nabi adalah manusia yang paling mulia. Nabi tidak ada sebarang kecacatan. Nabi tidak melaksanakan sebarang dosa sama ada kecil ataupun besar. Cuma Allah menegur abasa wa tawalla, itu perkara biasa dan tidak mengurangkan kedudukan dan darjat Nabi. Nabi pun menerima pandangan daripada para sahabat dalam urusan keduniaan. Nabi tidak mengatakan dia kuasa veto. Nabi tidak pernah mengatakan Islam bangkit sebab dia seorang. Tak. Di belakang Nabi ada ratusan ribu para sahabat yang berkorban untuk menaikkan Islam. Nabi adalah berjiwa rakyat. Boleh ke join khatam Quran sedangkan kita... Okey, Cik Man nak bagi tahu pasal khatam Quran Khatam Quran. Apakah yang dimaksudkan dengan khatam Quran? Budaya kita dekat Malaysia 30 juzuk kau bahagi 6. Makcik Kiah 5, Makcik Kiut 5, Makcik Munah 5, Maznah ke tu 5, Makcik Puan Peah 5. Jadi yang 5 ni setiap orang tak baca 30. Setiap orang tak baca 30. Setiap orang baca 5. Yang ni bukan khatam. Yang ni bukan khatam. Yang ni namanya baca Quran biasa. Tapi dapat pahala tak? Dapat. Apa yang dimaksudkan dengan khatam? Khatam start daripada suratul Fatihah sampai suratul Nas. Daripada juzuk pertama sampai juzuk yang ke-30. 114 surah, 30 juzuk, engkau baca seorang. Tak ada bahagi-bahagi. Yang ni namanya khatam yang sempurna. Tapi kalau nak baca 5 je, saya tak larat. Saya 5, dia 5, dia 5, dia 5, dia 5. Boleh tak? Boleh. Tapi pahala dapat itulah. Surah apa yang digalakkan baca semasa solat witir? Surah yang kau hafal, Alia. Surah yang kau hafal. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Macam mana nak bagi hilang ngantuk masa tarawih? Nak hilang ngantuk? Tidur. Lepas tu baru tarawih. Kalau tak boleh sembahyang, boleh tak baca Quran untuk hafizah? Boleh? Tu antara yang dikecualikan berdasarkan pendapat para ulama. Kenapa nampak gelisah? Siapa yang nampak gelisah? Tak ada pula aku gelisah. Ustaz, macam mana nak khusyuk? Aku letih, aku letih. Kau tanya soalan merepek. Gelisah apa bendanya? Cik Man, terawih tak buat witir boleh? Boleh, tapi rugi besar. Terawih tak buat witir, rugi besar. Orang nak bagi kau 20 bilion, kau tolak, kan? Terawih dengan witir tu sunnah sempurna. Wajib ke 30 juzuk? Tak wajib. Engkau boleh khatam Quran. Dik, khatam Quran ni bukan sahaja bulan Ramadan. Engkau baca perlahan-lahan. Lepas tu mungkin lepas Ramadan baru kau nak khatam, mungkin 5 tahun baru khatam. Jangan kau nak mengejar 30 hari ni satu hari satu juzuk, sebab mungkin kau ada kerja lain. Jadi slow, lag je. Ustaz, apa betul malaikat semua kiblat sama? Baitul Izzah. Slow startkan dahaga, lambat lagi berbuka. Tahajud. Tarawih tu tahajud lah tu. Cuma dia specialnya 2/3 malam. Kita katakan selepas isyak tu bangun malam. Tapi kalau kau nak dapat lagi power lagi, kau tidur, lepas tu pukul 3 kau bangun. Tak ada masalah pun. Kalau kau tak nak tarawih lepas isyak, engkau nak terus tahajud, itulah tahajud engkau. Pukul 3 pagi tu, tarawih tu, itulah tahajud kau. Cuma tahajud ini masanya ialah 2/3 malam. Tapi kalau lepas isyak sampai ke subuh tu qiyamul lail. Ustaz, kenapa budaya kita amalkan selawat selepas tarawih? Jadi macam wajib pula. Mana aku tahu soleh? Kau kena tanyalah orang yang... Maknanya, itu budaya kita tu dia mengamalkan. Tak ada masalah. Tak berdosa pun. Cuma tak diterangkan. Sebab tu orang ingat wajib. Nak berselawat antara dua
Nak berselawat antara 2 tarawih, silakan. Tapi jangan kata benda tu wajib. Solat Ustaz, salam Ustaz, suggestkan solat-solat sunat selain tahajud yang afdal kita lakukan. Solat, dia tak ada penamaan, dik. Nabi tak ada penamaan. Dia solat sunat itu mutlak. Dua tu tak ada penamaan apa-apa. Itu yang sunnahnya. Boleh Adilah, selagi belum azan subuh, boleh tarawih, boleh witir. Tapi jangan lewat sangat, takut nanti kan Allahu Akbar, engkau takbir, Bilal pun takbir. Pukul 4 tu okey dah tu. Solat witir ni buat ganjil, ya, Suryayu, buat ganjil, buat 1 rakaat 1 salam, buat 1 je ke, ataupun buat 3, buat 5, 7, dia ganjil. Solat witir ni rakaat dia ganjil. Dia penutup solat malam. Kalau khatam tanpa guru, dikira khatam ke? Ya. Engkau kan masa belajar Quran kan kau dah berguru. Itu bergurulah tu. Masa kau kecil-kecil dulu kau belajar Quran tak? Bergurulah tu. Lepas sekarang kau belajar, kau baca sendiri. Ustaz, macam mana nak kawal belanja dekat Shopee? Janganlah buka Shopee. Ustaz, nanti cerita pasal Nabi Khidir. Okeylah, Ustaz nak off lah. Cik mana off? Salam. Pak Su buka apa ring coklat Kak Long ke? Tak ada kerja aku nak beli coklat dia. Tantah, tak ada cop halal. Cik Man, macam mana nak nasihat orang yang tak roti bersyukur? Nasihat macam biasa, dia mungkin bagi dia berfikir ke. Macam tu. Okey, Cik Man nak stop. Cik Man tak larat dah. Tiba-tiba macam nak migraine. Terima kasih. Cik Man, satu soalan saya pun tak jawab. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Maafkan Cik Man kalau Cik Man bukan marah tau, itu memang style Cik Man. Itu memang style Cik Man Memang seronok bercakap. Jumpa korang ni seronok. Kak Su, selamat berpuasa. Bila lah dapat pergi rumah Kak Su ni? Jumpa lagi Daus Bakhtiar, malam ni bergantung pada larat tak larat. Terima kasih.